pasukan Benfica yang dibarisi dengan, bagi aku, pemain-pemain yang sebenarnya sangat berkualiti. Like Otamendi di bahagian belakang dengan Jan Vertonghen di bahagian belakang. Ada Adel Tarap yang seolah-olah dah revive career dia dekat Benfica kan. Tiba-tiba Benfica. Betul. Julian Weigl tu aku punya personal favourite. Sebab Julian Weigl tu aku rasa 5-6 tahun lepas bahawa Thomas Tuchel was the best player dekat Dortmund. Tapi mengalami masalah prestasi dan sekarang bagi aku dia dah revitalize diri dia dekat Benfica. Tapi aku nak zoom in dekat satu karakter yang berada di bahagian hadapan. Yang aku rasa by hujung musim ni confirm tak ada dekat Benfica dah. And bagi aku tak malu pun Liverpool concede 3 gol apabila berdepan dengan player macam tu. Darwin Nunez. Penyerang daripada Uruguay yang aku tak tahu macam mana nak describe Darwin Nunez ni, tapi dia mengingatkan aku kepada seorang penyerang yang sangat industrious. Dia boleh bekerja keras, dia boleh bergerak ke bahagian kiri, dia boleh dribble dengan bola, dia boleh merembat, dia macam boleh buat semua benda. Tengok finishing dia tu. Finishing dia pun luar biasa juga. Finishing Darwin Nunez ni mengingatkan aku kepada 2 player yang memang sangat aku minat dulu. Miroslav Klose dengan Ruud van Nistelrooy. Okay. Dalam keadaan posisi badan dia macam tu, dia mampu cari angle and just tapping macam tu. Itu show composure. Tapi dalam masa yang sama, engkau perasan tak? Berapa kali dia gantung offside? Yes. Itu dia akan gain dengan experience. Itu macam tak matang sikit lagi kan. Itu dia akan gain dengan experience. What's the next step for him? Kalau macam tadi kau cakap, kau garanti hujung season ni dia tak ada kat Benfica. Pada aku itu semua terletak kepada siapa coach yang boleh bimbing dia. Kalau dia pilih coach yang tak menggunakan khidmat dia dengan betul, then that's it. Itu saja. Baik dia stay Benfica. Dia got nothing to lose pun. And ini fun fact aku pun baru tahu ni tau. Dia adalah pemain termahal dekat Liga Portugal. Sekarang ni. Dengan harga hanya 24 million. Portugal. Suatu ketika dahulu tu harga yang sangat mahal. 24 juta, betul. Suatu ketika dahulu. Sekarang ni 100 million pun injured. Aku nak buat. Bila berbuat okey, kalau aku nak tambah sikit Darwin Nunez. Macam kau cakap tadi, dia boleh buat semua benda. Aku sangat-sangat tertarik bila aku tengok dia boleh jadi as a target man. Dia boleh buat kerja target man and dia juga boleh buat kerja kawan kepada target man ni tadi. So, moving forward kalau aku antara kelab-kelab di Eropah yang perlukan young talent macam ni dan aku ada target man yang mungkin dah sedikit berusia, aku akan ambil Darwin Nunez ni untuk partner dengan target man aku, and aku yakin yang it will work wonders Tipulah kalau tiba-tiba cakap saya memang follow Liga Portugal ni. Saya memang tiap-tiap minggu tengok Liga Portugal. Tipulah. Kita tengok Liga Portugal pun dekat UCL je, betul? Saya tengok Liga Portugal musim lepas. Kerana? Sebab ada Safawi Rashid. Tapi tak dapat tengok Safawi pun akhirnya. So, musim panas yang akan datang ni, orang kata adalah antara musim yang sangat intens dari segi perpindahan. Kita akan melihat banyak perpindahan yang akan berlaku sebab ada banyak domino pieces yang perlu bergerak untuk satu perpindahan lain tu. Dia akan trigger merata-rata kan. Dan khususnya musim panas ini bakal menyajikan satu musim perpindahan yang lebih cenderung ke arah perpindahan penyerang. Sebab kalau kau tengok, banyak kelab-kelab elit sekarang ni sedang mencari penyerang. Man United memerlukan seorang penyerang baru. Okay? Arsenal mencari seorang penyerang untuk menggantikan Aubameyang. Chelsea mencari seorang penyerang untuk menyelesaikan isu Romelu Lukaku, Timo Werner semua di bahagian hadapan. Man City jelas akan mencari seorang penyerang. Real Madrid mahukan seorang penyerang baru juga. AC Milan at the same time, right, dengan Giroud dan Zlatan Ibrahimovic, mereka juga memerlukan penyerang baru. Juve dah settle, ada Vlahovic and all that. And season ni there is a few strikers out there yang disebut-sebutkan. Erling Haaland kita tahu akan berhijrah nak tak nak. Kylian Mbappe juga. And Darwin Nunez is one of them yang akan masuk ke dalam list of strikers that will be targeted by all these major club. So sekali lagi soalan keras kali ini kepada korang berdua lah. Okay. Pasukan mana yang paling sesuai korang rasa dengan Darwin Nunez? Kau nak aku jawab dulu ke Karami jawab dulu? Aku nak jawab dulu sebab aku nak jawab dulu ini in an ideal situation, dalam situasi yang ideal aku nak Darwin Nunez pergi Chelsea dengan syarat Lukaku tak buat hal lagi nak nakan
main first 11. So Lukaku kena pindah lah kan? Tak, Lukaku stay. Oi, Lukaku stay. Lukaku stay juga. Dia Ada akan ke main bajetnya? dengan 3. dia kena main dengan Darwin Nunez ni. Timo Werner tu kau boleh campak dia ke tempat lain. Ui, serius lah. Aku Tapi rasa- Timo Werner baru tengah perform ni. Dia on form. Satu game je. Tak aku cakap dalam situasi yang ideal. Aku nak Lukaku dan juga Darwin Nunez bersebelahan. Kenapa di kau atas rasa padang. Chelsea tu sesuai untuk Nunez? Susah betul lah soalan awak malam ni. Saya betul-betul terasa hati lah dengan soalan Alang-alang awak. nak pukul 1:30 ni, come on lah kan? Aku rasa it fits him good sebab Chelsea sekarang ni lah Lukaku tak ada sangat. So yang aku nampak it's Werner, Kai Havertz, Mason Mount. 3 ni yang akan jalankan kerja penyerang. So why not add Darwin Nunez ni untuk meringankan beban Mount, Havertz, boleh buat kerja lain, Pulisic sekali. Cuma situasi pasal Chelsea ni is kita kena realize juga kita Betul. tak tahu ada bajet ke tak. Ya, tu satulah. Pemilikan tu kan kalau tak ada pemilik baru maknanya bajet pun takkan ada. Betul? So selagi tak ada bajet Ya. susahlah untuk Darwin Nunez. Betul, Tapi betul. kalau ada new ownership possible. Untuk kau pula Darwin Nunez. Aku bercakap ni ikut nafsu lah. Aku dah boleh tahu lah. Aku memang nak pergi Tak Man apa, United. dah buka Man puasa. United Tetapi, kalau Ten Hag datang. Okay. Okay, sebab kita baca on paper kan. Kalau Pogba, kalau Lingard, kalau a few other players belah daripada United, kita boleh free up sehingga 750 100,000 pound per week untuk gaji gaji saja. saja. Itu besar jumlah dia. Okay. And Ten Hag pun ada cakap dia tak nak Ronaldo. Dia macam bagi hint clear yang United kalau nak jual Ronaldo, jual. Aku pun setuju dengan Ten Hag. Okay. Saja nak cakap. Keduanya, kita dah tengok apa dia buat dengan player yang true striker ataupun player yang main pseudo striker ni. Kita dah tengok apa dia buat dengan Haller season ni. Kita dah tengok apa yang dia buat dengan Tadic. Season 2-3 Dua penyerang berbeza kan? dua style berbeza. So aku nak tengok macam mana dia buat Darwin Nunez ni. Tapi ini sejujurnya kalau Ten Hag tu datang United and Nunez tu keluar daripada Werner tu keluar daripada Chelsea macam kami cakap. Cakap tu kan kalau harga dia below 30 United kena beli. Werner ke United Betul. Tak. Serius. Lain macam Farid malam ni. Interesting. Ganas. Sebab kita tahu Ten Hag buat player macam mana. Sama ada dia boleh control atau tidak Werner tu. And kita tahu Werner memang ada kelas. Cuma form dia on off. Maybe tak dapat supply, maybe dia kurang keyakinan. Tapi bila kita tengok balik transfer kali ni agak tricky. Sebab World Cup ialah pada hujung tahun. So, diorang hanya boleh based on performance pada club saja. And World Cup bukan lagi satu showcase untuk diorang tunjukkan. Tunjukkan.